Kerajaan negeri mempersetujui pelantikan Datuk Zainuddin Aman sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri yang baharu berkuat kuasa 29 Jun ini. Beliau juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri akan menggantikan Datuk Seri Panglima Safar Untung yang akan tamat perkhidmatannya pada 28 Jun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berharap dengan pelantikan ini, Perkhidmatan Awam Negeri Sabah akan terus maju dan berdaya saing dalam melaksanakan transformasi pentadbiran negeri ke arah kemajuan dan kecemerlangan berterusan, sekaligus memastikan dasar-dasar kerajaan berjalan lancar demi kemakmuran rakyat dan negeri. Kerajaan negeri turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Safar yang telah berkhidmat dengan penuh cermelang, dedikasi, berhema dan berintegriti sejak menggalas tugas itu pada tahun 2019. Beliau juga dilantik sebagai pengerusi Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad, sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC bawah Jabatan Ketua Menteri berkuat kuasa 1 Jun lalu. Bagi memudahkan urusan rakyat khususnya di kawasan luar bandar, Majlis Daerah Beluran mempergiat usaha pendigitalan perkhidmatan awam menerusi pelaksanaan pembayaran tanpa tunai. Kaedah pembayaran secara dalam talian ini dilihat mampu mempercepat urusan transaksi, meningkatkan ketelusan serta membantu pengurusan keuangan lebih sistematik. Selaras agenda transformasi digital Kerajaan Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya untuk memastikan masyarakat luar bandar menikmati manfaat teknologi digital. Menyahut seruan kerajaan agar sistem penggunaan pembayaran tanpa tunai ini dapat dilaksanakan menyeluruh, khususnya di kawasan luar bandar ini supaya masyarakat luar bandar juga tidak tertinggal. Ini satu langkah yang baik dan juga ke hadapan. Beliau menyatakan demikian selepas pelancaran kempen pembayaran tanpa tunai di Beluran. Kempen berlangsung bermula Julai hingga September depan. Sabah Energy Corporation SEC optimis pelbagai cabaran bekalan tenaga di negeri ini dapat ditangani menjelang tahun 2030 menerusi pelbagai projek strategik yang sedang dan akan dilaksanakan. Menurut pengerusinya, Datuk Anwar Ayub Aman, SEC committed membantu kerajaan negeri memperkukuh sektor tenaga melalui perancangan jangka panjang. Pencapaian memberangsangkan direkodkan SEC bersama anak syarikatnya dalam beberapa tahun kebelakangan ini membuktikan keberkesanan pelaksanaan Pelan Pembangunan Syarikat. Kita sudah maklum bahawa di Sabah ini banyak masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita cuba atasi dan insya-Allah pada tahun 2030 banyak yang dapat kita atasi dengan apa projek-projek yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan selepas ini. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. SEC kini sedang melaksana Pelan Pembangunan 5 tahun yang memfokuskan pelbagai projek tenaga. Bagi menyokong pertumbuhan ekonomi serta memenuhi keperluan pembangunan negeri yang semakin meningkat, beberapa projek telah mula dilaksanakan manakala selebihnya akan digerakkan secara berperingkat. SEC turut memperkukuh kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan pemain industri termasuk Petronas bagi memastikan bekalan tenaga yang lebih stabil, mampan dan berkesan untuk rakyat serta pembangunan negeri. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menyambut baik penubuhan Tribunal Anti-Buli di sekolah. Ia dilihat sebagai mekanisme penting untuk memperkukuh ketelusan dan pengurusan kes disiplin pelajar. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata, inisiatif mampu memastikan setiap kes buli ditangani secara lebih teratur, adil dan berkesan, sekaligus meningkatkan keyakinan ibu bapa serta pihak sekolah terhadap sistem sedia ada. Jabatan Pendidikan Sabah sentiasa mengingatkan PPD dan sekolah supaya mencari dan melaksanakan intervensi yang sesuai bagi mengelakkan buli ini berlaku di sekolah dengan cara mengenal pasti kumpulan-kumpulan yang berisiko membuli. Beliau ditemui selepas Majlis Pengumuman Keputusan Rasmi STPM 2025 di Wisma Pendidikan. Ketika ini, pelbagai inisiatif terus dilaksana Jabatan Pendidikan bersama sekolah-sekolah di seluruh negeri, termasuk
memperkukuh pemantauan, intervensi awal serta program kesedaran melibatkan murid dan ibu bapa bagi membendung gejala buli. Malah tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pelajar yang didapati terlibat salah laku buli. Usaha membanteras amalan buruh paksa dan buruh kanak-kanak terus dipergiat melalui penguatkuasaan undang-undang dan pendakwaan turut dilaksana operasi bersepadu dengan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan. Penolong Pengarah Kanan Tenaga Kerja Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah, Debbie Rusman Matimpan berkata, usaha ini diperkukuh menerusi pindaan Ordinan Buruh Sabah yang berkuat kuasa 1 Mei. Majikan juga diwajibkan mematuhi perintah gaji minimum 2024 dengan bayaran sekurang-kurangnya RM1,700 sebulan serta mematuhi peruntukan undang-undang bagi mengelak tindakan tegas diambil. Sekiranya kita menerima sebarang aduan yang berkaitan dengan buruh paksa dan sekiranya ia boleh dikaitkan dengan kesalahan di bawah Akta 670 iaitu Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran, yang mana kesalahan itu lebih kepada jenayah yang serius, maka kita boleh membuka kertas siasatan sama ada di bawah Ordinan Buruh Sabah ataupun di bawah Akta 670 tadi. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Kesalahan buruh paksa dan buruh kanak-kanak adalah jenayah serius di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Ia memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda. Orang ramai diminta menyalurkan maklumat kepada JTK sekiranya mengesan sebarang unsur eksploitasi pekerja melalui portal aduan, media sosial atau terus ke pejabat JTK berdekatan. 1,812 kes kebakaran direkodkan di Sabah bagi tempoh Januari hingga 15 Jun lalu. Ia melibatkan 8 kematian dan kerugian mencecah lebih 90 juta ringgit. Menurut Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Alfian Saleo, kebakaran struktur mencatat 290 kes. Dengan elektrik, antara punca mencetuskan kebakaran. Kita mesti pastikanlah berkaitan dengan peralatan elektrik yang berada dalam keadaan baik, terutama Swisra dimatikan. Elakkan juga penyambungan secara berlebihan. Dalam satu soket banyak sangat peralatan elektrik. Yang paling penting kedua berkaitan dengan tempat memasak. Kalau kita lihat kan jangan tinggalkan apa-apa aktiviti memasak tanpa pengawasan kita. JBPM Sabah akan terus meningkatkan kesedaran bahaya kebakaran kepada orang ramai bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda. Di samping, menyemai budaya keselamatan dalam kalangan komuniti dengan menjadikan keselamatan tanggungjawab bersama. Usaha meningkatkan kemudahan sukan di seluruh negeri terus diberi perhatian. Ini termasuk meneliti keperluan menaik taraf beberapa fasiliti sukan sebelum mengemukakan cadangan kepada kerajaan negeri untuk mendapatkan peruntukan. Menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ketika ini, beberapa cadangan pembinaan kemudahan sukan telah diluluskan. Antaranya pembinaan Stadium Likas 2 yang kini berada pada peringkat reka bentuk. Beliau ditemui selepas menyaksikan pertandingan bola sepak 3 penjuru di Kompleks Sukan Tawau. Pertandingan ini menjadi platform terbaik menilai tahap kesiapsiagaan pemain sebelum menghadapi Sukan Selangor Ogos depan. Saya melihat bahawa pemain-pemain Sabah semuanya mempunyai speed. Mempunyai speed dan kelajuan. Namun dari segi taktikal masih kurang. Termasuklah dari segi finishing untuk menjaringkan gol. Jadi kita berharap agar kelemahan-kelemahan ini dapat diperbaiki. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Norsila Talaha. Salam Malaysia Madani.